Pindaan ini maksudnya anak lahir luar negara oleh ibunya warga Malaysia. Pindaan ini bila kita masukkan perkataan ibu atau bapa dalam 14(1)B, bermaksud anak ini akan mendapat warga negara secara automatik. Okey. Tapi yang ditimbulkan ialah kenapa pemakaiannya tidak secara retrospektif, tapi sebaliknya secara prospektif. Itu soalannya, kan? Isunya kenapa pemakaiannya tidak secara retrospektif, kan? Baik. Bila KDN diberi tugasan untuk bersama dengan Kementerian Undang-Undang Sabah Sarawak, Kementerian Wanita, kemudian di peringkat KDN ditubuhkan jawatankuasa penyelidik. Mereka bukan hanya menumpukan kepada cadangan pindaan ini dalam perlembagaan, mereka juga melihat akta-akta lain yang ada kaitan. Misalnya akta kanak-kanak, akta umur dewasa, akta kelahiran, pendaftaran kelahiran, akta perkahwinan. Semua akta yang ada dalam negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mengkaji isu kewarganegaraan ini yang melibatkan pengalaman negara-negara lain di seluruh dunia. Ya, mereka tengok semua. India, Singapura, Australia, New Zealand, UK, US, semua sekali. Okey. Daripada hasil penelitian dan kajian itu, mereka lahirkan matriks pindaan. Mereka wujudkan matriks pindaan. Jadi dalam perkara itu, dalam perkara yang dibangkit tadi, kita juga mengambil pengalaman beberapa negara yang mempunyai peruntukan yang sama tentang anak lahir di luar negara, dan apabila satu-satu undang-undang itu dibuat oleh negara-negara itu, apakah pemakaiannya secara ke belakang ataupun secara ke depan. Dan berdasarkan kepada semua assessment itu, kita mencadangkan supaya kuat kuasa ke atas warga negara anak itu yang akan menjadi automatik hanya ke atas satu generasi ini. Satu generasi lah, supaya kita tak buka floodgate. Saya nak bagi contoh. Kenapa kita ambil begitu? Ya, banyak juga kes ibu yang memohon warga negara anak dia tak pernah pijak kaki pun di Malaysia. Ibu dan anak itu ketika dia memohon, dia tak pernah menjijakkan kaki ke Malaysia. Tak pernah. Dia mohon. Warga negara ini, dia mesti buktikan tentang komitmen dia dan kesediaan dia. Ya. Sebab itu, pemakaian secara ke depan bukan saja menjadi cadangan kepada kita dalam pindaan ini, tetapi juga menjadi praktis kepada beberapa negara lain. Kenapa pemakaiannya tidak secara retrospektif? Bagi kita tak mau buka floodgate. Lagipun jumlahnya berapa yang terima? 3,000 je. 3,000 itu semua kami dah selesaikan. Setakat 7 Mac semua dah selesai. Ya, numbers of application, those yang apply lah. Kalau dia lahir di luar negara, dia tak apply, tak sampailah kepada KDN. Jumlah permohonan daripada 2013 sampai 2024. Okey, dalam kategori anak lahir di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia, jumlahnya 3,000. Setakat 7 Mac semua kita dah buat keputusan. Dan apabila pindaan nanti berlaku, anak-anak ini tidak lagi kita proses mengikut 15(2) seperti sekarang, iaitu pendaftaran. Anak-anak itu masih kena proses. Bila anak itu lahir, ibu dia kena pergi ke pejabat konsulat kita dalam tempoh 365 hari.